Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dan sama balik kita ni ikut gereja jadi Kristian, ikut Bible jadi Muslim. Ikut gereja jadi Kristian, ikut Bible jadi Muslim. Jadi dia tidak kata ikut Bible, baca Bible kat terus sesat jadi Kristian, tidak dah. Jadi ikut tok guru, masalah tok guru Kristian tu dia takwil Bible tu sehingga Trinity dah, sehingga jadi sesat dah. Dia dikatakan ulama faham belaka ni masalah dah, sehingga dah jauh lari daripada nas asal. Syair-syair dipakai dah, takwil jauh daripada bahasa asal dia, jadi itu jadi sesatnya lah. Islam pun gitu juga, agama Islam pun kalau kita pakai kata-kata ulama tidak berdasarkan dalil dan jauh takwil dia daripada dalil Al-Quran dan Sunnah, jadi macam agama Kristian lah. Jadi hari ni kita nak bincang bab ke-8, menolak amalan sihir dah. Jadi Kristian pun tolak amalan sihir, Islam pun tolak amalan sihir dah. Di antara syariat yang konsisten, yang berterusan di antara para nabi dan para rasul adalah menentang ajaran-ajaran dan amalan-amalan yang berbentuk sihir yang dilakukan oleh manusia-manusia di zaman mereka. Sihir-sihir adalah praktikal pengamalan kaum yang mendalami ilmu kebatinan. Kalau sufi kebatinan ni cara apa tangkar kali kokar lah, sebih kali kokar tak tekok ke apa dah. Simbol capai dah. Dengan masuk kebatinan tu lebih kurang sihir lah dah. Jadi mendalami ilmu kebatinan untuk tujuan membimbing mereka dengan bantuan makhluk ghaib, rijalul ghaib, roh-roh para wali ya. Iaitu jin-jin dan syaitan-syaitan, serta bertujuan untuk mendapatkan pengaruh untuk menguasai sesuatu kaum. Tu melibatkan alam ghaib dah. Mereka ni berhubung dengan satu makhluk di alam ghaib dan mereka buat satu amalan ritual atau amalan tertentu lah, syarat-syarat tertentu sehingga boleh sihir tu dah, boleh buat sihir dah. Okay, ayat dalam Bible ni bermaksud dah. Apabila kamu sampai ke tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu, janganlah ikut perbuatan keji yang diamalkan oleh bangsa-bangsa yang tinggal di sana. Jangan persembahkan anak-anak kamu sebagai korban yang dibakar di atas mazbah. Inilah kata akan dipahkan anak-anak orang apa Mesir dulu gak, korban seorang anak gadis ni untuk tu lah, dia ada buat tertentu tu, dia berasa dia ada aura dah, dia berasa ada aura seolah kekal di sungai, tidak berhenti lah dah. Dia pernah istilah lagi sama Umar lari, lepas tu dia macam jadi kena kering lepas tu Umar tuhut, adalah ditulis tu dah. Itu dia tahu, jadi naik semula nak nyebuinya. Dia macam biar lah kepada sungai tu kena ikut perintah Allah, bukan ikut setan iblis ke apa dah. Kita apalah yang pentingnya cara sembah ni korban untuk mendapatkan pengaruh daripada alam ghaib. Jangan biar sesiapa pun di kalangan kamu menjadi tukang tenung ramai-ramai ni. Dalam Bible ada dah. Atau mencari petanda-petanda, atau menggunakan jampi-jampi, ataupun ilmu sihir, ataupun mengada kehubungan dengan roh orang mati, berhubung dengan roh orang mati, apa roh tak wali lah dah, ataupun Nabi Khidir, semua tu tak boleh dah. Zaman Kristian lagi dah. Tuhan membenci orang-orang yang melakukan perbuatan keji itu. Itulah sebabnya dia mengusir bangsa-bangsa itu dari tanah itu apabila kamu datang. Jadi kitab Ulangan, kitabnya CP ke-18, surah ke-18 ayat 9 hingga 12. Jadi bangsa Islam ni kalau kita nak kita kena jauhi dah. Lahak datu main sihir tangkar apa tak benar pula Malaysia dah. Kita Arab Saudi, kita mahu ke Wahabi pun, kenapa dia boleh menang lah, sekurang dia boleh mengata sebab dia tak guna pun jin setan iblis apa, guna sihir, dia kuat lah sihir, boleh menang lah. Kita dulu tak cerita lawan dengan Cina apa, tak cerita pasal selendang merah, pedai terbang tak, menggunakan amalan sihir kebatinan, sehingga kita rasa kita lawan Cina dah, perkauman dah, kita jual Islam dah, kita jihad, tapi kita masuk ke usul-usul syirik. Sebenarnya kita lebih kurang syirik kafir. Kalau lebih hak ni boleh jadi kafir pun Cina. Kalau melampau sihir dia tahap tahap kafir dia ada dah. Ada tak tahap kafir, pun syirik kecil. Tapi nak cerita benda tu bahayalah belaka. Sepatutnya kita
Seperti Bible, kita baca Bible ni sesat kafir nak tanya ni. Takut ngeri bacakan Bible. Tengok simbol T. Kita tulis semua tangan. Tanda tulis bahasa Melayu ke bahasa Romi ni tulis T dah. Tak berasa takut. Lambai salib sikit ai. Kafir lah tu dah. Nampak huruf apa kereta Chevrolet, kereta simbol tambah ke. Ini dia buat apa tu dikatakan itu sebagai salib. Nampak T sikit, nampak tambah sikit tu berat gitu dah. Takut benar dah. Bible, baca Bible sikit takut kafir, takut jadi Kristian. Tak ada apa-apa, kita baca supaya Islam. Dah. Ada lah karut-karut tu dah. Ada juga, tapi banyak kena okey ni. Tak ada apa-apa dah. Cuma dia memperhuduhkan Nabi-Nabi lah, ada cerita-ceritanya kita nampak Nabi jahat. Supaya biasa dah. Kita baca lagi dah. Ayat Bible yang lain dah bermaksud dah. Katakanlah beginilah firman Tuhan. Celakalah dukun-dukun perempuan. Tak bomo dukun-dukun dah. Perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan. Dah tali-tali azimat dah. Ni ada tali kayu kokar. Ustaz jual dah. Dah. Buat liko subeh tak tekuk dah. Simu capa dah. Nak budak beranak. Tolak bala macam-macam lah. Jadi benda-benda tali-tali azimat ni. Perempuan zaman dulu kan ramai dah dukun-dukun perempuan dah. Ikat tali-tali azimat pada semua pergelangan dah. Dan mengenakan selubung pada kepala semua orang tua dan atau muda. Untuk menangkap jiwa manusia dah. Dia kata ikat jiwa dah. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu dah? Sehingga ni dah. Kamu melanggar kesucianku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam bardi dan beberapa potong roti. Upah sihir dah. Dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati yang guna sihir dah. Atau membiarkan hidup orang yang tidak patut hidup. Padahal kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengar pembohongan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan. Aku akan menentang tali-tali azimatmu dengan mana kamu menangkap jiwa orang. Dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Ini kitab Hezekiel. CP ke-13 ayat 18 hingga 20. Okey, atau surah ke-13. Okey, ayat Al-Quran dan hadis pula kita tengok kesamaan. Di dalam Al-Quran pula Allah SWT telah menceritakan larangan sihir kepada kaum Yahudi. Al-Quran sebut larangan ini konsisten, serupa dah. Berterusan, sama. Sehinggalah diutusnya Nabi Muhammad SAW pun berterusan dah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah firman Allah yang bermaksud mereka, yakni membelakang kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibaca oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Bukan nak ikut Nabi Sulaiman, dia kata Nabi Sulaiman sihir, padahal dia belajar dari syaitan. Dia kata ilmu hikmah, ilmu hikmah. Padahal dia belajar syaitan, bukan belajar Nabi. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir sama sekali menyebabkan kekufuran itu. Akan tapi puak-puak syaitan itulah yang kafir. Yakni dengan amalan sihirnya jadi kafir lah. Kerana mereka lah mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang turunkan kepada dua malaikat. Yang Harut dan Marut. Ni ada perbahasan panjang lah. Tafsir ni malah nak asal bincang panjang lah. Kita tak bincang lah. Malaikat sungguh tidak ke apa ni. Diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut dan di negeri Babylon. Di kawasan tu lah. Ada Babylon di kawasan gempa bumi kawasan tu lah juga. Sedangkan mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan, yakni untuk menguji imanmu sahaja. Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir, yakni dengan mempelajarinya. Belajar apa boleh jadi kafir dah. Daripada itu ada juga orang pelajari dari mereka berdua, dari Harut Marut tu, ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Poinnya, sihir itu tak berlaku melainkan dengan izin Allah. Bergantung dengan Allah maksudnya dah. Bukan tak mau sebut. Dengan izin Allah ni tak mau diguna. Dekat diguna tangkar tak mau hak karut tu lah dah. Pun tangkar lah. Dan kokar lah apa dah. Lepas tu dia kata insya-Allah dengan izin Allah berlaku ni dah. Tu karut dah. Dia syirik juga, syirik kecil. Tapi kalau dia percaya bukan Allah yang beri mudarat dan jadi pengubat dia tu memanglah jadi syirik besar dah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara-perkara yang hanya membahayakan mereka saja dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka, yakni kaum Yahudi itu,
telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Kalau belajar ilmu sihir, mudah. Maksudnya aku tak ada bahagia lah. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka kalaulah mereka mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 1-2. Belajar ilmu sihir nak suruh bisa hebat dah. Boleh pitih, boleh duit dah. Tapi sebenarnya dia membahayakan akhirat mereka dah. Setengah jadi terbomo dia bayar belah-belah ribu nak buat hatu sakok gapo dah. Kalau guna ruqyah biasa teh kadang-kadang guna benda karut marut habis bomo dah. Capur nak Quran sikit, capur dengan karut sikit dah. Lepas tu dia tipu orang sampai bayar belah-belah ribu dah, puluh ribu. Oh dah biasa ni bayar mahal dah. Memanglah perlu mahal juga. Tapi janganlah sampai belah-belah ribu. Tu tipu orang. Kita apalah. Seterusnya ada hadis Bukhari pula dah. Okey, yang Rasul ada hadis daripada Bukhari dah. Nabi Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 jenis dosa besar yang membinasakan. Muhlikat dah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa itu? Sabda baginda bermaksud menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan, menikah dengan anak sebenar, makan riba, makan harta anak yatim dari peperangan, dan menuduh wanita muhsan, beriman yang tidak bersalah dengan tuduhan zina. Riwayat Bukhari nombor 2766. Jadi 7 kali dosa besar. Pertama, syirik. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, bunuh jiwa, bunuh orang lah tanpa alasan sebenar. Yang ketiga, yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh wanita yang tidak muhsan lah, dia tidak berzina tu dengan tuduhan zina lah. Itu 7 dosa besar lah, yang sangat besar lah. Okey, seterusnya hadis yang lain dah. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mendatangi tukar ramal, tukar tenung, ramal masa depan dah, walaupun dia nama Tok Wali, setengah kita ni panggil Tok Wali, Tok Guru dah. Ramal apa yang akan berlaku dah. Nak payah so boleh luluh kau gapo, aku tanya benda-benda gaib ni. Nasib dia macam mana? Tukar ramal tu tukar ramal dah. Dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidaklah diterima solatnya selama 40 malam. Riwayat Muslim nombor 5967. Pergi saja, tanya saja. Tak terima dah solat dia 40 malam. Walaupun dia panggil tanya tu Tok Wali lah. Tok Wali hasil lah dulu Om Melayu lah Kelantan ni. Tanya saja macam mana Tok Guru ni. Tok Wali ni, Tok Guru ni. Gana boleh faksa tu. Dia Tok Wali kata mu kena tangkap bahasa. Tangkap bahasa suruh percaya dia. Mu tanya tu syirik tu. Ramai benda gaib ni. Padahal lah kena gitu pun pada. Jadi lepas tu dok cerita keramat tu mengarut mu dah. Mu tanya tu syirik tu apa? Mu tanya benda-benda gaib akan datang. Jangan tanya nasihat ke tolong doa tak pun tanya masa depan macam mana dia boleh percaya kau ke apa. Itu nan cerita manusia ni lah. Manakala baru siapa yang pergi berjumpa dan mempercayainya, jumpa Tok Bomo ni lah. Tok Bomo biasa tak apa baca-baca ruqyah ni dah. Masalah ni cerita benda gaib. Dia boleh kata siapa dia buat ni. Start tuduh orang tu tanda tu bukan molek tu. Bukan Tok Bomo ya ada unsur sihir. Dia kata orang ni buat. Tu ada unsur sihir lah. Para siapa yang pergi berjumpa dan percayainya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diwahyukan oleh Allah SWT kepadanya hal-hal yang gaib. Benda-benda gaib ni Allah Ta'ala saja tahu. Benda-benda kita tak boleh kata boboh. Kau ni tangkar ni, kau kai kokar, kau sebeh ni kau nak. Boh tangan, lengan, simbol capan, elok bala kau. Bahkan Quran sendiri kita tak boleh buat macam tangkar dah. Elok banjir, kau terbakar kau. Banyak terbakar dah. Boleh bakar Quran pun ramai dah bakar. Buruk-buruk bakar dah. Supaya tidak. Tapi niat tu bukan nak hina dah, nak untuk jaga daripada kehinaan. Bakar-bakar tak molek dah, tempat-tempat sesuai. Tuhut lauk kau ada kata tanah macam-macam perbahasa ulama, tapi nak ceritanya bukan dengan maksud penghinaan, tak ada masalah lah. Baca Bible untuk kaji tak ada masalah. Tapi baca lah Quran, tak ada perbanding baca tafsir, tak Quran lepas tu baca Bible tak ada masalah. Kalau tafsir Quran tak baca Bible saja tu masalah lah kira-kira nak. Dah. Okey. Okey, hadis satu hadis lagi Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesiapa yang mendatangi dukun atau tukar ramal. Dukun ni macam bomo, ruqyah gapo, kalau benda-benda karut tu syirik lah. Ataupun tukar ramal ni duk cerita benda akan datang walaupun dia tak mengaku, dia panggil Tok Guru, Tok Wali tu.
Untuk cerita benda akan datang ni dah. Tok guru tarekat banyak lah cerita benda yang akan datang. Duk ramah-ramah. Kita jumpa dia, percaya pula dah. Lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguhnya telah kufur kepada apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kufur dah. Kafir kepada Nabi Muhammad. Jumpa Tok Wali, Tok Guru, percaya dah. Duk ramah Imam Mahdi mari. Tahun 2000 tetap bila sebut tahun dah. Macam ni duk ramah, benda tu telah percaya dah. Ni boleh baca hati ni mengarut dah. Walaupun firasat yang benar, kita tak boleh sebut istilah yang jelas sebegitu dah. Tok Guru boleh tahu hati saja dah. Tok Guru boleh baca gerak-gerik hati saja. Tak boleh cerita benda gitu dah. Nabi tak pernah baca dah. Nabi munafik. Nabi tak tahu dah. Tiba-tiba Tok Wali dia, Tok Guru dia lebih daripada Nabi. Tuhan boleh jadi Tok Wali dia, Tok Guru dia. Okay, begitu jelas sekali larangan sihir dalam Islam. Kini sihir-sihir kuno ini tetap berkembang dari tahun ke tahun. Sihir-sihir zaman kuno itulah diperbaharui lah. Sehinggalah ia mula diamalkan dalam bentuk package yang moden pula ada masalah ni, dan disebarkan melalui program-program untuk menarik rezeki. Ini menarik rezeki guna tarikh lahir ni, guna tarikh lahir untuk program motivasi, tarik rezeki dan macam-macam lah. Salah satunya adalah gerakan New Age di barat. Gerakan New Age ni dia guna program motivasi dah. Banyaklah tokoh-tokoh kita yang ikhlas baik dah, tapi terpengaruh. Kita kadang-kadang kecek macam pluralisme, tapi kita tak boleh tuduh mudah-mudah pluralisme. Dia tidak anggap gitu, tapi dia terpengaruh dengan cara tu. Cuma kita tetap menentang lah benda-benda yang boleh merosakkan akidah sebegini dah. Dia betul-betul kafir sungguh atau tidak tu nombor 2. Kita kena berhujung. Salah satunya adalah gerakan New Age di barat berperanan menyusun amalan-amalan sihir ini ke dalam bentuk yang santai, yang menarik, yang hebat lah, kita berasa hebat, dan konon boleh menarik tenaga positif, aura-aura positif. Guna yoga, capur dan yoga lah, macam-macam dah, tapa dah. You guna istilah biasa bawa minda bawah sedar. Minda bawah sedar tu banyak istilah tu digunakan oleh golongan New Age movement lah. Golongan barat, motivator daripada barat, yang telah juga mempengaruhi sebahagian daripada umat Islam. Tokoh-tokoh yang hebat jugalah. Bagi agama yang mendapatkan wahyu melalui risalah langit, mereka menentang fahaman-fahaman sebegini kerana dasar larangan itu sangat jelas baginya. Gitulah dah. Okey, bab yang ke-9, larangan menilik nasib. Dalam Bible pun larangan menilik nasib. Serupa dengan Islam dalam Al-Quran dan Sunnah, serupa dah. Okey, tilik nasib secara umumnya membawa maksud melihat, merenung, menelaah atau meramal nasib seseorang dari segi untung malangnya, bahagianya, ataupun baik buruknya atau tindakannya. Berpandukan pada suatu perhitungan seperti bintang, tarikh lahir. Ni motivator banyak guna dulu, tarikh lahir. Bintang, tarik lalat. Perhitungan nasib secara undian, seperti membaling buah dadu, membaling duit shilling dan sebagainya, dengan tujuan percayai serta meyakini bahawa nasib manusia telah ditentukan berdasar perhitungan tersebut. Ada dia sebenarnya haya tak? Lepas tu dia ni silap guna-guna kot. Lepasnya sebenarnya haya, lepas tu dia goreng-goreng, dia petok. Dia segera ambil bubuk, kalau boleh punggung gini, kaki gini dah, dia pun. Sedangkan orang tu tak ada pilihan, mana ada. Jadi benda tu tidak jadi pandu, tu jadi macam meramah juga dah, nasib. Jadi benda-benda yang meramah menilik nasib ni, benda-benda yang khurafat, boleh jauh bawa pada syirik juga dah. Syirik, berapa syiriknya? Di seginya bersekutu dengan Allah, Allah sahaja tahu benda gaib, kita menggunakan kaedah-kaedah tertentu seolah tahu benda gaib. Itu jadi di segi situ dia, di segi mengetahui perkara gaib. Ramah-ramah nasib ni jadi syirik kerana kita nak cabar Tuhan, nak menyamaratakan kita ni, makhluk ni dengan Tuhan, untuk yang tahu perkara gaib dengan kaedah-kaedah yang tidak Allah tak beritahu dah. Okay, ayat Bible dalam agama Kristian dan agama Islam melarang melakukan hal yang demikian. Salah satunya dinyatakan dalam Bible. Dalam Bible ada sebut larangan nilik nasib ni. Maksudnya dah, janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Maksudnya darah mengalir ni. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan tilik nasib. Imamat. Kitab Imamat jilid surah ke-19 ataupun sifir ke-19 ayat 26 dah. Tengok dah. Ya babi, kalau kita cari, ada ke babi ni? Ada benda
dia. Saya rasa babi punya juga dah tak jumpa lagi lepas ni lah. Tapi yang penting di sini, tilik nasi ni dari Bible pun sama dengan Islam ni. Lara tilik nasi ni. Apabila kamu sampai ke tanah diberi kau oleh Tuhan kepada kamu, janganlah ikut perbuatan keji yang diamalkan oleh bangsa-bangsa tinggal di sana. Jumpa negara kafir ke mana-mana, jumpa jangan ikut. Kita berpengaruh dengan budaya kafir dia. Jangan persembahkan anak-anak kamu sebagai korban yang dibakar di atas mazbah. Tepat ni lah persembahan. Mazbah ni tempat sembelih ni. Maksudnya korban lah. Korban anak dia, korban segap-gap. Korban ayah, keluar serupa lah. Jangan biar siapa pun di kalangan kamu menjadi tukang tilik tenung, tukang tilik nasib. Atau mencari petanda, atau menggunakan jampi-jampi ataupun ilmu sihir. Atau mengadakan hubungan dengan roh orang mati dah. Dah. Macam presiden mereka dulu pun dah. Dia ada lah terpengaruh nak puja roh naga pada sebenarnya bukan roh jin syaitan iblis dah. Tapi percaya tu roh orang mati lah. Dah. Mengadakan hubungan dengan roh orang mati bukan roh dah. Tuhan membenci orang-orang yang melakukan perbuatan keji itu. Itulah sebabnya dia mengusir bangsa-bangsa itu. Dan tanah itu apabila kamu datang dah. Jadi Islam ni kalau tak buat syirik dah. Kalau kita royak lawan orang kafir dah. Semangat Allah Akbar. Tiba-tiba kita dak main sihir juga, syirik juga dah dapat dah. Kitab Ulangan surah ke-18 ataupun surah ke-18 ayat 9 hingga 12. Ayat Quran dan hadis pula dah. Allah SWT secara jelas dan nyata menegah orang-orang yang beriman daripada melakukan amalan-amalan untuk menilik nasib. Tilik nasib ni tak boleh. Nak buat amalan tertentu pun tak boleh. Ini dapat diperhatikan melalui ayat dalam Quran. Firman Allah yang bermaksud, diharamkan kepada kamu yakni memakan bangkai, yakni binatang yang tidak disembelih. Dan darah yakni yang keluar mengalir, darah keluar mengalir dah. Dan daging babi, yakni termasuk semua babi lah dah. Dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah. Yang lain dari Allah. Disembelih kerana Allah lah. Dan yang mati tercekik. Selain dari Allah ni, kadang-kadang disebut Bismillah Allah Akbar juga, nak sembelih beri ke jin syaitan iblis. Tapi yang niat dia untuk sembuh patah lah, sembuh nauk lah dah. Sembuh haya, sembelih haya nak jamu boya ataupun dewa boya dalam sungai, semua tu ada unsur campur antara Allah dengan syirik dengan benda-benda lain. Haram juga dan yang mati tercekik, bangkai lah tak boleh makan. Dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, tu bangkai belaka dah. Dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, bekas binatang buah ni, tu bangkai lah. Kecuali yang sempat kamu sembelih, yang ni sebelum habis nyawa ni dia sembelih. Dan dia sembelih atas nama berhala pun tak boleh makan juga. Dan yang ni diharamkan juga kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Undi nasib dengan batang anak panah kau, tanggal lahir kau, dah dengan sesuatu benda lain, semua itu adalah dilarang lah, syirik. Surah Al-Maidah ayat ketiga. Firman Allah bermaksud, hai orang beriman, sesungguhnya arak, berjudi, berhala, mengundi nasib adalah perbuatan keji dari amalan-amalan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beroleh kejayaan. Surah Al-Maidah ayat 90. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, bukan dari golongan kami sesiapa yang merasa hina atau meminta diramalkan nasib buruknya. Merasa hina pun tak boleh. Minta orang ramal nasib dia pun tak boleh. Dia minta dengan motivator sahaja. Beritahu nombor lahir kita. Dari lahir kita, nasib kita gana. Atau minta ramal, supaya dah. Meminta diramalkan nasib buruknya atau merenung nasibnya atau meminta ditenungkan nasibnya atau mensihirkan atau meminta disihirkan. Tak boleh berlaku. Minta sihir tak boleh. Dah. Atau buat sihir tak boleh. Riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir nombor 14770. Tidak perlu diperjelaskan lagi ayat muhkamat yang telah terang ini nih. Dalam surah Al-Maidah ini nih. Secara nyata amalan menilik nasib adalah daripada amalan syaitan yang sentiasa menghasut manusia kepada mengikuti cara dan jalannya. Kesan daripada mengikuti amalan syaitan ini tidak lain hanya membawa kepada kesesatan, kepada kesyirikan dan permusuhan antara sesama manusia dan kelalaian dalam beribadah kepada Allah SWT. Ilmu dan perkara yang berkaitan dengan tilik nasib. Antara skop ilmu yang memiliki perkaitan dengan tilik nasib. Istilahnya ilmu macam ilmu moden tapi sebenarnya kaitan dengan tilik nasib. Setengah-setengah tu lah dah. Dan antara ilmunya adalah ilmu batiniah. Kira ilmu batin. Sebut ilmu batin tapi ada unsur sufi batiniah, kata ilmu
hakikat makrifat. Tiba-tiba ada unsur tilik nasib. Okay, gnostikisme. Ini jenis putih ni lah. Bunyi macam apa ilmu moden dah. Dia mesti pada setengah-setengah hajar dah. Gnostikisme dah. Astrologi. Ni astrologi, bukan astronomi, astrologi dah. Duk ramal menggunakan bintang. Numerologi. Palmistry. Gematria. Divinasi, rahsia nombor. Nombor-nombor rahsia nombor dah 19 lah macam-macam dah. Horoskop. Zodiak, tilik bintang, rahsia tarikh lahir. Rahsia tapak tangan, tengok tapak tangan. Ni dalam kitab Arab banyak dah. Ada, setengah-setengah nama pun ada bersangka baik dah. Tapi gitulah kita kena. Dia mesti tu ada so kita usah ada bahagian cerita bab tilik nasib, tilik tangan ni. Walaupun ada kemungkinan you kata buat kaji kalau daripada 1,000 orang 20,000 tapi tak boleh lah. Kita pergi benda tu, dia boleh membawa kepada tetap boleh membawa pada tilik nasib yang larang dah. Walaupun dia kata kaji betul kaji berlaku ke gini tak tahu dah. Rahsia tahid lalak dah. Kata tahid lalak sini gini. Ada putih ni kata dia buat kaji betul kaji dia orang mengarut dia tak boleh lah. Tetap tak boleh lah mana pun dah. Dah bermacam-macam rahsia lagi. Kesemua ini adalah praktis kaum kebatinan kuno sebenarnya telah dimodernkan oleh tokoh-tokoh gerakan New Age. Ini masalah kita orang putih cerita kat kita percaya dah. Nampak boleh kata kaji dah. Menggunakan tapak tangan perkajian dah. Tobik tu bahasa Arab pun ada. Padahal benda tu asal-asalnya dia bukan kaji. Tak ada dia nak kaji. Nak tanya berapa ribu juta orang nak cek dah. Betul tak? Kalau lain gini maksudnya kaya. Cek betul tak? Cakap nak kaji lah kita berlaku ke India. Jadi sebenarnya copy paste lah. Daripada kebatinan kuno. Cuba dari kitab-kitab dulu kebatinan kuno. Lepas tu dia kata kaji. Tipu lah. Ia telah dimodernkan oleh tokoh-tokoh gerakan New Age sehingga ia mula meledak kembali menjadi fenomena sekitar tahun 1940 Penularan fenomena ini juga terkesan sehinggalah ke Malaysia. Malaysia apa siapa dah. Melalui beberapa cara. Pertamanya secara lisan. Yang menyebarkan kepercayaan di kalangan masyarakat. Yang kedua melalui media elektronik dan cetak yang banyak mengiklankan perkara-perkara ini tanpa batasan seperti horoskop dan sebagainya. Masuk khabar tu kan. Masa saya kecil-kecil lah. Ada berita-berita ni tahun beruk dah tahun berapa dah. Ada lah nasib irama dah. Yang ketiga melalui bahan bacaan seperti buku dan majalah. Yang keempat melalui program motivasi yang memperkenalkan bermacam-macam jenis rahsia-rahsia. Yang ni kaedah gerakan New Age lah. Ini biasanya motivasi, motivator dah. Dengan bertujuan kononnya meningkatkan motivasi dengan menggunakan kaedah-kaedah falsafah Yunani. Golongan sofis. Seperti pengiraan tarikh lahir yang menyesatkan. Tarikh lahir, ramai orang ni. Kalau tarikh lahir gini-gini. Yang kelima, melalui laman sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Okay, milik nasib menduakan Allah SWT. Syirik lah. Milik nasib ni menduakan Allah SWT. Kebiasaannya mereka yang pergi milik nasib adalah mereka yang merasa hina dan kecewa. Orang yang hilang motivasi diri dan pengharapannya kepada Allah SWT kurang. Bergantung dengan Allah kurang. Sebelum mereka pergi ke program tilik nasib, mereka secara tidak langsungnya sudah pun meletakkan pengharapan, pergantungan dan kepercayaan pada rasa-rasa yang bakal diketahuinya, yang diyakininya akan mengubah hidupnya. Ini secara nyata sebuah kesyirikan. Lihat Muhammad bin Salim Najib 2007, dosa-dosa yang dipandang remeh, karya Misteri Sina Berhad, Selangor, halaman 9 hingga 10. Keadaan ini semakin bertambah-tambah buruk bila mana mereka didedahkan rasa-rasa alam dari tukang-tukang tilik tersebut. Mereka bertambahlah kepercayaan mereka kepada tuah. Dan malangnya mereka percaya pada tuah dan malangnya mereka kepada rahsia-rahsia yang kini tidak lagi menjadi rahsia dah. Gitulah. Rahsia-rahsia tu jadi terbuka rahsia dah. Kali gini macam-macam dah. Mereka juga begitu percaya bahawa nasib mereka bakal berubah setelah mengetahui hakikat-hakikat rahsia yang ada pada tarikh lahir mereka. Ia hanya boleh diketahui oleh mereka yang membayar antara RM100 hingga mencecah RM1000 kepada si tukang tilik. Dulu-dulu ni ada lah. Nak bayar dah. Tuk-tuk bomo tukang tilik ni. Orang politik pergi je dulu dah. Ada politik dulu. Dia Islami tu. Tapi kita benda ni kalau kita jangan. Dia tidak ada orang yang suci murni lah. Kita kena benda karut kita nak lawan. Dan tidak mesti golongan kita ni betul 100%. Kadang-kadang kita cakap Islam tapi pok kita pun amal syirik. Sihir pun macam-macam lah. Jadi kita kena saling tolong-menolong lah. Tegur-menegur lah. Begitu juga dengan bomoh dan dukun yang selalu mengaitkan ramalan. Serta dikaitkan dengan alam ghaib. Bomoh, dukun, tok guru, setengah-setengah tok wali panggil tu. Suka cerita benda ghaib ni. Suka meramah-ramah benda akan datang. Sesungguhnya perkara ini bertentangan dengan ajaran Al-Quran yang bermaksud.
Katakanlah tidak ada yang dapat mengetahui perkara-perkara ghaib di langit dan di bumi melainkan Allah semata-mata dia. Allah semesta alam. Surah An-Naml ayat 5. Jadi Allah sahaja yang tahu benda ghaib. Kalau ada kata tok guru tahu, boleh baca hati, boleh tahu benda akan datang, jadi syirik lah. Nak jadi Tuhan jugalah. Walaupun Tuhan kecil, bukan Tuhan besar sungguh dia. Walaupun kata sebut dengan izin Allah. Tok guru saya tahu boleh baca hati dengan izin Allah. Supaya nah syirik juga dah. Bukan malaikat, bukan jin dan bukan manusia yang mengetahui perkara-perkara ghaib. Jadi malaikat tak tahu, jin tak tahu, manusia pun tak tahu dah. Tok guru pun tak tahu. Rasulullah juga menegaskan tentang dirinya dengan perintah Allah SWT sebagaimana berikut. Maksudnya, firman Allah Ta'ala bermaksud, kalau aku dapat mengetahui perkara yang ghaib, nescaya aku dapat memperolehi kekayaan yang banyak dan aku tidak akan ditimpa suatu musibah. Nabi tak luka, tak cedera apa dah. Tidak lain saya hanyalah seorang Nabi yang membawa khabar duka dan membawa khabar gembira untuk kau yang mahu beriman. Surah Al-A'raf ayat 148. Nabi sendiri pun tidak tahu benda ghaib. Hak Nabi cerita pun hak diberitahulah. Setakat tu lah. Tak boleh kita kata Nabi tahu benda ghaib. Tak boleh guna istilah tu. Bertentangan dengan Quran. Kita kata tahu Nabi hanya diberitahu apa yang Allah beritahu saja Nabi tahu tentang ghaib tu. Kena cerita gitu. Bukan kata Nabi tahu benda ghaib. Kalau cerita benda tu dia telah mensyirikkan Allah SWT dengan Nabi dah. Dari Aisyah radhiyallahu katanya bermaksud ada beberapa orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tekan tenung, tekan tilik nasib, tekan tenung ni. Baginda menjawab, sesungguhnya mereka tidak tahu apa-apa pun. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka pernah menceritakan sesuatu yang kemudian ternyata benar berlaku. Ni banyaklah. Tok wali, tok guru dah. Tok bomoh. Tekan tenung ni macam betul-betul kita tengok macam betul dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, perkataan yang benar itu disambar oleh jin. Lalu disampaikan ke telinga temannya tekan tenung seperti kokokan ayam betina. Lalu dicampur adukkannya dengan dusta lebih dari 100. Dia so betul 100. So betul 99 berlawak dah. Hadirat Muslim nombor 2027. Benda-benda kau gini lah dah. Koi koka ke simbol capa ke dah. Cita-cita telaga berkak lah dah. Kena panuh kilap jatuh pokok tu, jatuh helai tu, telaga tu jadi berkak dah. Pernah berlaku Pak kita Kelantan pun dah. Pakak pergi ambil cedok habis hai telaga tu dah. Percaya habis dah. Lepas tu cerita, orang ni buka lah sembuh penyakit. Pada hak gini beribu-ribu sore tu yang sembuh penyakit. Tapi dok cerita hak tu lah. Dok cerita benda hak karut tu sore tu hak sembuh dah. Jelas sekali bahawa amalan tukang tenung yang memiliki pendamping dari kalangan jin ini berjaya melakukan ramalan dengan berlaku percampuran antara kebenaran dengan pendustaan yang lebih banyak lagi ni. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala bersabda yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya yakni adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin, Rijalul Ghaib, ketua jin ni. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin ni atau Rijalul Ghaib ni bertambah-tambah sombong dan jahat. Surah Jin ayat kena ni. Sebenarnya semakin jahat ni. Walaupun kata-kata niat tu setengah tu baca bismillah. Bismillah berapa kali Dalam kitab sebut dah. Berapa kali baca bismillah nak minta pertolongan Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib jin apa minta tolong ni Rijalul Ghaib ni? Kalau betul ikhlas baca bismillah minta tolong Allah, tidak Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib akan tolong dah. Jin lah Rijalul Ghaib tu kan. Okey, penentangan terhadap akidah New Age. Gerakan New Age adalah nama gerakan moden yang mempraktiskan amalan-amalan kebatinan kuno. Dijumpa dalam kitab lama-lama kuno tu dengan cara merelevankan sihir menjadi benda relevan, benda moden lah, benda terima masyarakat moden ni. Sihir itu jadi orang terima dah. Tilik nasib terima amalan mistik dan kebatinan. Dengan menyambut usaha telah dilakukan secara tersusun, sistematik tersusun oleh gerakan kebatinan moden. Seperti gerakan spiritualisme. Jadi bukan dipanggil rohani dah. Lepas tu dia suruh yoga agak apa dah. Kita tenai dah. Berasa hanyut air, tenai jiwa. Kononnya dah. Sebenarnya dia kebatinan moden. Seperti gerakan spiritualisme diasaskan oleh Emanuel Swedenborg abad ke-17 Masihi lagi dah. Gerakan mesmerisme diasaskan oleh Franz Anton Mesmer abad ke-18 Masihi. Grand Transcendentalisme dah diasaskan oleh Ralph Waldo Emerson abad ke-19 Masihi. New Thought Movement diasaskan oleh Phineas Quimby abad ke-19 Masihi. Dan Theosophical Society diasaskan oleh Helena Blavatsky dah abad ke-19 Masihi. Ni so sekali ni Theosophical Society. Kesemua mereka yang menyokong gerakan ini, gerakan ini
kebatinan moden lah kita kata dah. Mempercayai konsep asal-usul kejadian alam ini bermula dari sumber roh yang satu yang dikenali dengan pelbagai nama seperti Brahman. Ni campur Hindu kata dah. Dao, the one. Tu cerita apa? Cerita the one sebenarnya. Cerita Matrix sebenarnya. Ni dah. Oversoul, universe, mind, the creator, the all. God dan pelbagai lagi dah. Istilah dia. Panggil Tuhan juga kan dah. Tuhan tu bersatu dengan Allah dah. Aura dia habis. Tidak berpisah alam dengan Tuhan dia. Allah dengan Tuhan. Ada terwujud lah. Ini kita kata konsep ada terwujud lah dalam kebatinan moden ni. Daripada kebatinan kuno, ambil kepada kebatinan moden ni, unsurnya sama dah. Sumber roh ini telah melimpah-limpah atau berpecah emanasi. Apa kata? Dipanggil apa istilah dia dah? Emanasi lah. Bahasa terjemahan dia. Allah tu ingat. Bahasa Arab dia dah. Jadi benda tu betul-betul kita kena tengok wahdatul wujud martabat tu je ilmu serupa ni. Atau berpecah emanasi atau lalu menjemakan kehidupan yang ada pada hari ini yang mana roh itu berada dalam diri setiap kehidupan dia. Jadi Tuhan ni melimpah. Soal gitulah Allah ni Tuhan ni melimpah, Tuhan tu Allah tu Tuhan melimpah sehingga jadi hidup lah. Jadi jiwa dah, roh. Mereka percaya roh dalam setiap kehidupan ini adalah Tuhan belaka dah. Jadi mereka menggunakan istilah Tuhan bagi roh untuk mesra da'iyah kepada orang yang percaya kepada Tuhan lah. Atau hakikat kepada sumber roh yang satu dah. Jadi serupa dengan konsep wahdatul wujud. Serupa dah dengan Nur Muhammad. Konsep Nur Muhammad sama je ni. Dari akidah itu ia melahirkan fahaman monisme yang menganggap semua kejadian ini adalah bersumber dari pantulan atau limpahan dari zat Tuhan atau roh yang satu. Monisme pula dah. Jadi dia ada pantul dah, limpah dari zat Tuhan atau roh yang satu dah. Dari situ lahirlah fahaman yang menganggap semua ini adalah Tuhan dan atau pentisma. Tuhan atau pentisma kerana percaya segala-galanya berasal dari sumber yang sama dah. Semua sumber sama. Waktu pokok ni kita kata tidak Tuhan tidak bertempat. Bukan Tuhan di mana-mana boleh juga. Setengah tu guna Tuhan di mana. Setelah lagi guna setelah Tuhan tidak bertempat dah. Tak tahu mana-mana, tak ada tempat. Sebab ia bercampur dengan alam dah. Ini betul-betul sebenarnya akidah ni daripada kuno tu dah. Dan falsafah kuno, Yunani pun masuk, Brahmi pun masuk, India pun masuk. Tu jadi pluralisme ni lah. Unsur-unsur ni masuk dalam pluralisme. Semua agama sama baik belaka dah. Ini unsur ni lah. Tuhan dan alam ni sama saja dah. Maka di sinilah akar kepada fahaman pluralisme agama dah. Semua agama betul belaka dah. Dia menganggap semua manusia adalah sama saja dan boleh mencapai penggabungan dengan Tuhan. Bergabung dengan Tuhan. Wahdatul wujud. Nak tak apa, tak apa kita kata tak apa. Tak ikut Islam. Islam aja so semaya. Semaya malai pada lah. Tiba tak apa gua. Tak apa. Lepas tu buat macam yoga. Zikir sambil buat macam yoga. Ni, ada cara napah dia perlu. Ada sebab apa? Sumber tu, benda tu adalah sama dengan cara yoga Hindu, Buddha, apa dah. Bergabung dengan Tuhan, sumber roh dengan amalan kebatinan. Jadi nak gabung dengan Tuhan. Wahdatul wujud ko, Nur Muhammad ko, semua tu amalan-amalan kebatinan nak bergabung dengan Tuhan dah. Dari akidah gerakan ini munculnya konsep law of attraction. Law of attraction. Penceramah motivasi kita ni baik ujuh baik dah. Kita sangka baik ni tapi dia tertipu lah dah. Konsep law of attraction, tilik nasib, astrologi, zodiak, numerologi, wafak. Numerologi ni wafak maksudnya raja-raja tu kan. Bibliomancy, garpu tala ni. Garpu tala ni ada motivator kita guna garpu tala ni. Cakra tenaga dalam ni. Selain itu juga mereka membawa praktis spiritual kebatinan iaitu meditasi, yoga, hipnosis ni. Macam pukau ni, hipnosis ni. Pada pukau dia buat benda tertentu sehingga jadi macam pukau dah. Hipnosis dan teknik penyembuhan dengan mendakwa menggunakan tenaga dalam. Moden pun ada benda ni. Ajaran New Age ini sangatlah fleksibel dan sangat dinamik untuk menerobos masuk ke dalam dunia Kristian dan dunia Islam sekalipun ni. Kristian tak kira mudah. Mungkin karut banyak dah mudah masuk dah. Islam pun masuk juga pada Kristian pun lawai, Islam pun lawai benda ni. Mereka menggunakan istilah Islamik juga. Masalah guna Islamik bagi menggantikan istilah konsep New Age seperti perkataan universe, merujuk sumber roh. Digantikan dengan perkataan Allah SWT atau God. Kadang-kadang dia ceramah ada orang Islam ni guna God. Program motivator ni, motivasi dia guna God. Universe tu ditukar pada istilah God. Pasal ada orang beragama ni, beragama Islam ke apa ni.
Jadi law of attraction digantikan dengan istilah magnet rezeki. Dia guna istilah magnet rezeki, law of attraction ni. Atau bibliomancy digantikan dengan istilah istikharah Al-Quran atau telik Bible. Belik Quran dia. Muka surat berapa dia. Atau tilik Bible. Bible pun ada juga tilik juga. Pakai belik. Kena kat ia tu dah. Tilik dah. Jadi Quran pun buat nilik, Bible pun buat nilik dah. Tilik nasib dengan Quran, tilik nasib dengan Bible. Dan pelbagai lagi. Pertama tidak mustahil dah. Banyak orang boleh hidayah. Buka-buka kena dah. Tapi kita tidak boleh jadikan itu kaedah yang berterusan. Nak semaya, nak tilik nasib. Kita baca, pakai belik. Bukan baca daripada awal hingga akhir terjemah hendak. Hari ni kita balik. Kena ayat ni. Mesti nak tegur aku lah dah. Jadi satu kaedah yang tetap. Bukan nak baca perhabis Quran dah. Nak jadi mak tilik. Jadi tak kena gitu dah. Tapi kadang-kadang berlaku lah. Kita terbuka. Ni ayat ni betul-betul tegur kita dah. Betul dah. Sedangkan akalnya masih berdiri dengan fahaman New Age yang kufur dah. Jadi asal dia tetap berasal pada fahaman New Age. Dia buat istilah istikharah Quran, tapi sebenarnya dia telah sinkretisme ada masuk campur dengan ajaran ni tilik nasib New Age ni. Oleh sebab itu antara terawal yang menentang fahaman New Age ini ialah daripada kalangan ilmuwan Kristian terlebih dahulu. Bukan orang Islam. Orang Islam tak tahu apa lah masa tu dah. Sebabnya New Age ni masuk dalam Kristian dulu dalam dunia orang barat dulu. Lepas tu Tok Guru Kristian ni, padri-padri dia menentang lah program motivasi jenis New Age ni. Dalam sejarah Kristian sememangnya mereka mengharamkan amalan sihir, malah memberi hukuman yang sangat berat kepada ahli sihir dan tukang tilik. Dulu hukum bunuh dah. Dalam negara Kristian memang ada tahap tu memang ditangkap dibunuh, hukum bunuh kepada ahli sihir dah. Kita tengok cerita putih, tahu dah dulu pertentangan antara kerajaan dengan dia ada padri tu dengan sihir dia, tukang sihir dia. Ketika fenomena New Age berkembang di barat pada tahun 1960-an, ilmu Kristian mendapati kesan ajaran ini membawa sikap manusia sehingga menganggap Tuhan berada dalam diri mereka kerana mereka beriman bahawa roh adalah serpihan dari zat Tuhan. Jadi tak ada dah Nabi Isa saja dah habis campur dah semua orang jadi Tuhan belaka dah. Zat Tuhan ni bercampur dengan manusia dah. Pada tahun 1980-an, tokoh-tokoh Kristian fundamentalis, maksudnya apa? Taliban Kristian apa kata asal-asal Kristian ni bangkit mengkritik gerakan New Age, antaranya ialah Constance Gumbe, Dave Hunt, Gary Nuff dan Douglas Grotius. Dah untuk guru Kristian lah. Mereka mengambil berat akan ancaman fenomena ini sehinggalah mendapat maklum balas resmi dari organisasi Kristian utama seperti Gereja Roman Katolik, Gereja England dan Gereja Methodist. Dia tepat-tepat gereja besar ni. Gereja Roman Katolik menerbitkan risalah A Christian Reflection on the New Age pada tahun 2003. Bagus dah. Berikutan kajian selama 6 tahun dengan dokumen setebal 90 halaman itu mengkritik amalan New Age seperti yoga, meditasi, feng shui dan penyembahan Kristian. Feng shui pun masuk dari Cina dah. Yoga cara Cina dah. Atau peramalan nasib cara Cina dah. Begitu juga dengan ilmu Islam yang turut menentang akidah kufur New Age ini dan lebih konsisten lah. Jika dibandingkan dengan Kristian dalam sejarah awal kronologi, bahawa bagaimana Nabi Isa dituhankan juga terkesan dengan akidah kebatinan dan falsafah kebatinan ini juga lah. Sebenarnya cerita-cerita bapa Nabi Isa jadi Tuhan ni, kira ada unsur falsafah kebatinan luar masuk ke dalam agama Kristian ni. Yunani dia, hak jenis-jenis falsafah Hindu, falsafah Barat Yunani ni masuk ke dalam agama Kristian menyebabkan lah sekali seolah bila capur roh Tuhan ni masuk dalam Nabi Isa macam-macam lah. Ada wahdatul wujud. Wahdatul wujud tu Nur Muhammad tu Nur Nabi Isa lah benar dah. Unsur ajaran Nur dulu kita Islam Nur Muhammad. Nur ajaran Kristian Nur Isa dah, Nur Isa dah. Nur Nabi Muhammad ni dan Nabi Isa ni konsep yang sama sehingga menyebabkan Nabi Isa dituhankan. Begitu juga kalau kita terima Nur Muhammad ni dengan tidak menghadapi tentangan yang berat kuat, ia akan jadi sungguh. Kalau kita biarkan tanpa tiada pertentangan lah, sangka baik semua Nur Muhammad ni lah, ia akan jadi serupa dengan Kristian. Walaupun mereka menolak fahaman New Age dengan alasan kerana fahaman itu membawa manusia mendakwa dirinya sebagai Tuhan, realitinya begitulah juga bagaimana elemen yang menyebabkan Nabi Isa atau Jesus yang asalnya merupakan seorang manusia sahaja
Nabi sahaja, manusia saja akhirnya dipertuhankan oleh sebahagian mereka dengan sebab ajaran akidah kebatinan dan falsafah kebatinan ni. Ilmu falsafah ni, ilmu falsafah cara mikir logik-logik. Ngoyang-ngoyang ya, tawakal, yoga-yoga, meditasi dan sekali tak bisa jadi Tuhan. Begitu juga. Jadi isu ini dibahaskan secara mendalam dalam buku berjudul Penuhanan Jesus, bagaimana falsafah dan batiniah berperanan ke atasnya. Kita akan baca lepas ni insya-Allah lah. Tulisan Ahmad Ikram, Muhammad Nur dan Amirul Ashraf Fazil. Lepas ni kita akan bincang macam mana falsafah, cara memikir ni tak, teknik berfikir dan batiniah, rohani, mai rohani Nur Muhammad lagapo dak. Dan jiwa ni, pembentukan jiwa dengan mendalam kononnya dengan falsafah batiniah ni sehingga menuhankan Nabi Isa. Begitu kat Islam pun boleh jadi gitulah kalau buat cara yang sama dia. Okay, itulah yang dimaksudkan bahawa Islam lebih konsisten menolak fahaman dan falsafah kebatinan. Seperti ini berbanding dengan yang lainnya. Sebabnya Kristian lawan-lawan dia nampak bodoh alik dia. Dia guna falsafah kebatinan. Siapa kena bisa jadi Tuhan? Sekat tu lah Nabi Isa Nabi Isa Roh Kudus ke apa dah. 3 dan 1 Trinity. Tiba-tiba puan ni pergi mendalam lagi siapa ke akar falsafah dia sehingga falsafah dia dan kebatinan yang asal tu menyebabkan bukan Nabi Isa jadi Tuhan, habis alam ni jadi Tuhan dah. Habis kita semua manusia roh-roh jadi Tuhan mereka. Disebabkan oleh kesan dan sisa-sisa ajaran dari wahyu kepada para nabi-nabi terdahulu dalam menentang fahaman ini, fahaman batiniah ni, falsafah ni nah. Berdasarkan teks yang ada itulah dapat memandu ilmu Kristian bangkit melawan gerakan New Age ni. Jadi orang Kristian pun terpaksa kembali pada Bible dia lah, yang sama dengan ajaran Islam untuk menentang New Age. Dia tak boleh menentang ikut Trinity lah. Konsep Trinity itu sendiri pun berdasarkan ilmu falsafah dan kebatinan tersebut lah. Setakat tu saja lah. Wallahu a'lam. Kita sambung lepas ni pula perbincangan tentang tajuk ni dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.